Kita nak berjaya ni kena ada komitmen. Dalam bekerja komitmen kena ada. Orang yang ada komitmen dia boleh bertahan. Orang yang tak ada komitmen dia takkan berjaya. Saya cakap saya. Datang kerja kejap, datang kejap tak. Komitmen tak ada. Bila suruh buat kerja, suruh siapkan satu-satu task tu tak siapkan. Bila bos dia punya superior tu kata-kata belagak, dia ni jilat bos lah itu, ini adalah orang-orang tertentu. Dia dah ada, dia dalam grup WhatsApp ni, dia ada 3 grup WhatsApp. Satu grup yang ada bos sekali dengan dia. Yang kedua, grup yang kononnya dia baik dengan semua orang. Satu lagi grup BFF. Dia akan bincang fokus. Dekat dalam grup BFF tu selalu lepas tu aku tak puas hati tu dengan bos tu menyampah aku. Kenapa dia buat macam ni? Boleh jalan lah zap tersend pula kat grup yang ada bos tu. Benda-benda macam tu lah sebenarnya kan. Politik dalam tempat kerja ni. Tempat kerja ni memang ada. Tapi kita ni jangan berpolitik, kita nak komitmen bekerja. Bila politik ni tak elok. 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. Nombor 1 benda bengkok yang pertama, sungai. Sungai tak ada yang lurus. Yang lurus tu swimming pool. Kalau dia buat 4 segi 4 kan, lurus lah. Tapi yang bengkok kebanyakan bengkok. Sungai bengkok. Wassalamualaikum asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kombinasi pengerusi acara dan semua yang hadir pada petang ini dengan penuh keikhlasan dan juga kesungguhan hati dengan topik yang menarik pada hari ini, building resilience, bina ketahanan while maintaining work-life balance. Seronoknya tajuk ni, ya Allah. Dan boleh dilihat dengan eager wajah-wajah yang sangat excited nak mendengar ceramah. Dan masalahnya dalam banyak-banyak hari kan, hari ni adalah hari Rabu dan ada satu perkara yang paling orang tak nak buat pada hari Rabu petang adalah mendengar ceramah. Jadi tak usahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Apa-apa pun, saya ucap terima kasih banyak atas slot pada petang ini. Samsul Debat memang selalunya dapat slot petang. Tak tahu kenapa. Kan, begitulah kan. Bila jadual-jadual tu, kalau seminar sehari ke seminar 2 hari, Samsul Debat mesti slot 2.30 petang. Slot yang paling mencabar lepas makan dan lepas berehat-rehat kan. Jadi itulah slot Samsul Debat. Jadi hari ni kan, jangan risau. Kita perkongsian kita simple je, walaupun niat asasnya adalah untuk ambil gambar dengan Samsul Debat. Tapi kita buat-buatlah macam kita nak dengar ceramah. Kita buat macam tu macam sungguh supaya gambar tu nampak kesungguhannya kan. Jadi bila kita melihat kepada ketahanan kita, membina ketahanan, daya tahan diri kita ni apa benda kan? Kekuatan kita, resilience kita kan. Macam mana dengan tahap dunia yang kian mencabar ni, kita tengok suasana lah, atau suasana negara kita sebagai contoh. Kenapa dia jadi masalah banyak sangat? Banyak faktor sebenarnya. Kalau kita tengok contoh lah, itu sebagai contoh lah kan. Kita tengok dari segi kepimpinan. Ini bukan cerita politik, bukan. Tapi kita ambil, bukan cerita parti-parti ke tak, tapi individu kita tengok kan. Kenapa jadi macam tu? Sebab salah satunya mungkin disiplin dan juga cara kita meletakkan guideline kepada kepimpinan tu sendiri. Kadang bila tak ada guideline, so dia kata dia boleh je. Saya ingat waktu last month saya pergi ke Jakarta. Saya berceramah untuk kedutaan Malaysia di Indonesia kan. Saya terkejut waktu saya hari kedua saya nak pergi ke Bandung. Saya melalui jalan-jalan utama tu. Saya nampak apa banyak nak poster-poster besar kat luar tu. Lepas tu berkumpul ramai-ramai. Pilihan raya ke? Kempen dan benda ke? Dia kata rupa-rupanya mereka tengah sibuk pesat nak berkempen untuk menaikkan calon Presiden Indonesia yang baru.
Punya Jokowi sudah pun sampai kepada penghujung penggal dia, term dia. Jadi mungkin dah sampai masa pertama kita kena letakkan had kepada pemimpin di negara kita ni, jangan lebih 2 penggal. Sebagai contoh, macam Malaysia pun ada kan peraturan, dia mesti at least SPM, at least diploma, at least degree. So kita dah letak syarat tu, dan ramai orang yang beli degree tu kan. Dia pergi kat Filipin, pergi dekat negara-negara tertentu, dia register subjek ni, okey, sign, dalam 6 bulan lagi combo, macam tu je. Benda tu realiti kita boleh tengok hari ni kan. Bukan benda tu tak berlaku di UTP, ni cerita lain. Jadi makna kata tu yang berlaku. Jadi kita letakkan syarat, dan begitu juga syarat dari segi term. Sebab bila tak ada term, dia ingat dia boleh selama-lamanya. Tu yang kadang-kadang batuk lagi banyak daripada bercakap. Kan nak lagi jadi wakil lah. Macam tu kan. Macam tu juga yang kedua. Mungkin parti-parti yang baru ditubuhkan, bagilah tempoh matangnya 5 ke 10 tahun baru dibenarkan bertanding. Contoh, sebab menyemak aja sebenarnya sampai 10 pun benda. Bukannya checklist bayar bil. Kan? Nak bertanding tahu sama. At least bagi rakyat Malaysia ni pemilihan yang senang. Yang ni ke yang ni, sudah. Jadi tak dah banyak-banyak cerita. Kan? Merosakkan buang masa je. Orang ni ngundi ni sebab tak nak ni, akhirnya dapat dua-dua sekali. Heran betul. Lepas tu yang kalah tu belagak pula macam dia menang tu, macam menyampah tu. Dia macam-macam lah, tak contoh lah. Kan? Jadi benda ni lah, benda tu kan. Benda letak terms. Jadi bila letak terms, contoh 2 penggal, dia akan rasa, wah aku ni dah nak habis ni, aku kena cari siapa nak ganti aku ni. Dia kena ready supaya kawasan dia terjaga. Macam tu. Sepatutnya lah. Ni banyak berlaku ketidakcerdikan. Orang ramai nak saya lagi. Memanglah kau cakap orang nak kau lagi, depan kau memanglah. Belakang kau tak tahu lagi. So keadaan dia. Macam tu juga kita dalam bekerja kan. Dalam bekerja ni kita kena tengoklah suatu berkejayaan. Setiap kejayaan tu berbeza-beza, tapi asas dia sama. Asas dia sama. Iaitu yang pertama, prosesnya panjang. Untuk berjaya dalam karier kita, proses dia panjang. Ramai orang bila bekerja dia kata, aku kalau dapat kerja ni aku tak nak fikir apa dah. Cukuplah aku dapat kerja, aku tak fikir apa dah. Tapi bila dapat kerja macam-macam nak. Tak naik pangkat, marah. Tak naik ni pangkat. Tak naik gaji, marah. Dulu cakap janji dapat kerja. Dulu. Dia lupa dengan apa yang dia janji. Prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba boleh berdiri kat depan ni. Bukan tiba-tiba boleh duduk kat sofa depan tu. Kan. Dia memerlukan masa. Sebab yang duduk sofa jangan komplain kenapa kursi dia sedap sangat pada kursi aku. Kena faham sebab tanggungjawab berbeza. Orang yang duduk belakang tanggungjawab kurang. Kalau dia balik pun orang tak perasan. Yang duduk depan ni kencing pun fikir 2 kali tu. Nantilah kejap lagi lah kan dia nampak aku bangun ke. Tu pun fikir. Tu sebab saya tak lama duduk situ. Saya cepat naik atas. Saya resah dan gelisah duduk kat depan tu. Prosesnya panjang hidup kita. Kita kena faham. Yang kedua, kita nak berjaya ni kena ada komitmen. Dalam bekerja komitmen kena ada. Orang yang ada komitmen dia boleh bertahan. Orang yang tak ada komitmen dia takkan berjaya. Saya cakap saya. Datang kerja kejap, datang kejap tak. Komitmen tak ada. Bila suruh buat kerja, suruh siapkan satu-satu task tu tak siapkan. Bila bos dia punya superior tu kata-kata belagak, dia ni jilat bos lah itu ni adalah orang-orang tertentu. Dia dah ada dia dalam grup WhatsApp ni dia ada 3 grup WhatsApp. Satu grup yang ada bos sekali dengan dia. Yang kedua grup yang kononnya dia baik dengan semua orang. Satu lagi grup BFF. Dia akan bincang fokus. Dekat dalam grup BFF tu selalu lepas tu aku tak puas hati tu dengan bos tu menyampah aku. Kenapa dia buat macam ni? Boleh jalan lah zap tersend pula kat grup yang ada bos tu. Benda-benda macam tu lah sebenarnya kan. Politik dalam tempat kerja ni. Politik tempat kerja ni memang ada. Tapi kita ni jangan berpolitik, kita nak komitmen bekerja. Bila politik ni tak elok. 4 benda yang bengkok dalam dunia. 4 benda yang bengkok dalam dunia ni. Nombor 1 benda bengkok yang pertama, sungai. Sungai tak ada yang lurus. Yang lurus tu swimming pool.
Kalau dia buat 4x4 kan, lurus lah. Tapi yang kebanyakan bengkok. Sungai bengkok. Yang kedua, akar kayu. Bengkok. Akar kayu. Mana ada akar kayu lurus? Melainkan pembaris kan. Yang ketiga yang bengkok apa? Perempuan. Wanita bengkok. Perempuan ni tak lurus. Memang ulama kata perempuan itu ibarat tulang yang bengkok, manakala lelaki tulang yang lurus. Tetapi yang bengkok tu takkan boleh diluruskan, dia akan patah. Orang lelaki kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya. Jadi bukannya suami itu takut bini, tapi bininya itu sendiri menakutkan. Kan? Dan yang keempat yang bengkok itu adalah politik. Politik tak pernah lurus. Politik itu bengkok. Itu sebab kat pejabat jangan nak bengkok-bengkok. Jadi orang tahu dia ni politik lebih. Kau jangan percaya sangat cakap dia. Akhirnya orang label kita macam tu. Kedua, komitmen. Yang ketiga, nak berjaya dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa? Kena fokus pada kerja kita. Mana ni ceramah kan? Fokus. Mana? Kan? Datang awal. Dan seperti biasa, orang kita bila datang dengan ceramah, dia akan mempertahankan prinsipnya. Iaitu mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Dia takkan penuhkan yang depan dulu. Dia akan penuh yang belakang dulu. Yang depan pula mungkin takut bos tak nampak dia. Kena duduk depan. Dia ada sebab-sebab tertentu dia duduk belakang, duduk depan. Itu biasa. Student kita pun sama. Dan begitu juga yang keempatnya adalah perlu ada apa disebut sebagai disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kenapa? Kerana ada peraturan. Rupanya Prophet Muhammad, Nabi kita pernah sebut, dia kata dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kena ada peraturan dalam dunia ni. Kalau tak ada peraturan, akan kita selaraskan pula dengan apa disebutkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kera tu sibuk betul kita perhatikan. Dia patahkan kayu tu, dia raut bau tu. Tak apa dia nak buat, pap dia buang. Tak apa kerja. Dia pun sibuk kerja juga. Dan nak ikutkan kalau dia tu buat dia tak pernah mengurut, makna dia paling ikhlas sekali. Tapi kita ni pula tak apa kerja kita buat pun kadang-kadang kan, bangun pagi sampai kat pejabat, tak terus kerja tapi membincangkan episod drama malam tadi. Bodoh betul, aku geram betul tengok Syukri Yahya. Tidak betul-betul kan, kenapa dia biarkan bini dia macam tu? Contohlah, saya pun sempat tengok sedutan drama tu dalam bilik hotel malam tadi kan, yang bini dia jananik tu lah, yang berbuk dengan Kai Bahar tu, macam tu lah. Saya tak tahulah tajuk dia pun, saya tak perasan sangat, tapi saya tengok, walaupun hanya tengok dah nak bersambung, dah nak sambung masa tu, tengok geram sangat dengan perangai dia tu, contoh kan. Jadi membincang, aku tengok tu, geram betul aku tengok, tu lah jam cerita tu 8.30, 8.45. Dalam 8.45 dia pun cakap, hari ni nak minum kat mana? Minum. Pukul 9 minum. Jangan risau, geng-geng minum ni adalah halakah yang sama setiap hari. Dan ketua kumpulannya bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan kat mana nak minum hari ni. Syekh Iskandar. Tapi minum mana? Kuala Kangsar. Gila betul jauh minum. Lepas tu balik pejabat pukul 10.30 baru sampai. 10.30 tu tersempak pula dengan orang kampung dekat lobi tu. Lah, kau kerja sini ke? Dah lama dah kerja sini. Jom lagi minum dengan aku. Aku boleh lepas minum. Dengan ada lah kau tarik. Minum lagi. Sampai pukul 12 lebih, balik kat pejabat. Ya Allah, Akbar. Weh guys, tolong cover aku. Aku nak jemput anak balik sekolah ni. Tengah jam. Dia sendiri yang beritahu. Dan dia keluar, minta kawan cover dia. Tak sempat pukul 1, 12.30 dah keluar. Nak elak jam katanya. Kedua, tak balik pejabat lagi. 2.30 baru sampai, 2.45 macam tu. Teruk betul jam. Orang tanya pun tidak. Dia sendiri yang beritahu, teruk betul jam lagi. Petang ni nak minum kat mana weh? Kan pagi tadi dah minum. Kita bungkus di petang ni. Keluar lagi. Pergi kat bawah pokok ketapang tu bungkus. Kat Ripap, Pemisang, bungkus. Sampai kat pejabat, dah pukul 4 lebih. Tengah-tengah buat kerja, type sikit. Pak tengok buka file. Pandang jam. Tiba-tiba dah pukul 4.30. Dan ayat dia, weh, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4.30. Dia bukan tak rasa, sebenarnya memang tak kerja masalah. Nampak tak? Jadi benda tu kan, cerita sekarang ni. Itu sebab bila kita cerita sekarang, itu keadaan yang berlaku. Tetapi, ada satu lagi selain pada disiplin. Yang kelimanya adalah
apa yang disebut sebagai keberterusan, konsistensi, istiqamah. So bila lima-lima yang saya sebut tadi, kelima-limanya kena ada dalam elemen kehidupan kita. Kelima-lima kena ada. Salah satu tak ada pun tak boleh. Contohlah, kalau karier dia sebagai seorang pemain bola sepak negara, dia main bola sepak profesional. Dulu bola sepak semi pro, dia boleh sambil-sambil dia kerja kat universiti, sambil-sambil tu dia main bola sepak wakil negeri dia. Sekarang tak boleh, semua kena full time main bola sepak. Dia kena jadi professional player. Bila jadi professional player, dia akan datang. Tapi adakah dia tiba-tiba? Prosesnya panjang. Dia bermula dengan main sekolah dulu. Bila sekolah, dia sampai peringkat daerah. Dari daerah sampai peringkat negeri. Kemudian sampai peringkat negeri, konsisten dia main setiap tahun. Akhirnya dia serapkan kepada skuad akademi. Skuad akademi dia main sampai peringkat negeri dia. Bila dia wakil di peringkat negeri, dia main konsisten. Dia tengok pertama. Apa dia? Komitmen dia datang training akan dilihat. Lepas komitmen datang training akan tengok apa? Tengok dari segi fokus dia waktu main bola sepak. Tak adalah waktu bola sepatut tanduk dia sepak, bola patut sepak dia tanduk. Kan? Bola sepatutnya dia kena kejar, dia biarkan. Patutnya bila kawan ni lari ke belah sini, dia patut lari belah kanan. Tak, dia tak fokus dengan arahan apa dia ajar oleh coach dia. Akan jadi masalah. Disiplin. Kena ada tak disiplin? Kena ada disiplin. Player kebangsaan, main bola sepak peringkat negara. Nak main wakil negara kita, kat peringkat kebangsaan kita tengok, dia ada camp. Dia ada pusat latihan dia. Dia kena duduk dekat asrama. Dia tak boleh balik dekat hostel, dekat hotel ke dekat penginapan kelab sukan ni. Dia tak boleh keluar. Training daripada pagi sampai tengah hari. Kemudian makan tengah hari. Relax dekat bilik. Petang training lagi sebelum nak berlepas ke Yangon. Sebelum nak berlepas ke Europe untuk tournament-tournament tertentu. Untuk friendly dan sebagainya. Tapi kalau disiplin tak jaga. Ingat tak player bola sepak berapa ramai yang kantoi kena tangkap sebab lari ikut pagar belakang. Pergi kelab malam. Bila dia langgar disiplin, disebabkan hanya pergi, walaupun tak ada kena-mengena kelab malam dengan bola sepak, tapi sebabkan disiplin tu mustahak, dia digugurkan daripada skuad kebangsaan. Bila digugurkan daripada skuad kebangsaan, susah lagi dah dia nak dapat wakil kebangsaan lagi. Walau macam mana hebat pun dia main. Maka berakhirlah karier sebagai pemain bola sepak kebangsaan. Itu sebab disiplin pun penting, dan apatah lagi konsistensi. Main kejap skor, kejap tak. Kejap okey, kejap tak. Kan? Kejap menang, kejap tak. Orang marah. Kan? Lepas tu menang dengan tim-tim yang power, tim-tim yang teruk dia kalah. Contohlah. Jadi benda-benda ni orang akan perhatikan. So nak tak nak lima-lima kena ada. Macam tu juga anak-anak yang ambil PSA. Semua kena ada lima-lima ni. Anak-anak ambil PSA SPM. Kan? Dia kena tahu prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba dia boleh berjaya. Dia kena sikit-sikit belajar daripada awal. Dia kena fokus. Dia kena ada komitmen. Datang kelas tambahan, tuition. Kena pergi. Kemudian kena buat partial question, kena ada komitmen. Kemudian disiplin. Kalau tak jaga disiplin, dia bully budak, kena tangkap, gantung. Kadang-kadang kena gantung sekolah 2 minggu. Akan efek, mesti efeknya. Dan kemudian akhirnya konsistensi, istiqamah. Sama tu juga lah dengan karier kita. Tapi ada satu perkara lagi yang kena ada dekat dalam diri kita. Kalau kita nak jaga dari segi peraturan, disiplin, disebut disiplin ni, itulah nilai tambah yang dituntut oleh setiap tempat kerja hari ni, iaitu integriti. Itu sebab saya tengok tadi dari segi seminar kita menekankan tentang resilience dan juga integriti. Tapi integriti ni satu perkara yang mustahak. Integriti ni apa? Integriti ni adalah satu perkara yang ada pada segala sifat-sifat Nabi yang ada. Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Datang awal integriti, dengar ceramah dengan integriti, catat integriti. Semua benda-benda baik itu adalah integriti. Dengar dengan khusyuk pun integriti. Khusyuk. Dia kalau orang tu tengok saya pada mula sampai habis tu biasa sangat. Tapi kalau orang tu kejap tengok, kejap lelap, itu hebat orang tu sebab sambil dengar dia berzikir. Ini satu perkara yang hebat. Tapi yang paling hebat sekali, sepanjang ceramah saya ni dia zikir. Dia zikir. So, makna kata, tengok kita masuk kategori yang mana. So, kalau sebut tentang integriti ni, kalau tengok dalam kamus, kita tengok dalam Oxford Dictionary, the state of being whole and undivided. Bersikap menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Integriti ni dipetik daripada satu istilah, tak tahu lah, mungkin dah ada dah kan. Kita punya speaker yang sebelum ni dah bagi dah huraian. Integriti ni adalah merupakan satu istilah yang dicedok daripada struktur binaan kejuruteraan. Konsep kejuruteraan iaitu integer. Tengok pronunciation kita British American, kita nak ambil mana integer.
So kalau kita tengok dekat sana, maksud integer ni kepada kekukuhan binaan bangunan. Maknanya kalau tengok dari segi definisi integriti ini merujuk kepada kekukuhan, keutuhan, kesempurnaan dan juga ketelusan. 4 perkataan ni menggambarkan itulah integriti. Ketelusan, kejujuran, keutuhan, kekukuhan. Integriti. So semua benda-benda baik integriti. Datang awal integriti, pakaian kemas integriti. Bercakap dengan baik integriti, bersopan santun integriti, jaga adab, adat, ketimuran, kebudayaan, jaga tu juga adalah integriti. Datang, kita tengok ikut, kita ikut. Orang kata kita tengok deadline, kita ikut deadline yang sepatutnya pun integriti. Buat kerja bukan sekadar asbol, asal boleh. Bukannya janji siap, tak. Jadi benda tu dibuat dengan bersungguh-sungguh. Bukannya janji aku siap kan. Janji ada. Tu ayat kita kan. So tak. Dia kalau betul-betul dia jaga integriti, maka yang ni dia akan jaga. Dia bukan buat sekadar-sekadar. Contoh yang paling mudah kita tengok kontraktor. Kalau nak faham. Kita banyak terlibat ni. Kita bila dah ada rumah ke, apa kita buat rumah atau apa-apa yang kita nak repair, kita akan panggil kontraktor. Ayat yang biasa kita dengar. Kontraktor Melayu macam tu. Kita panggil dia repair rumah kita, kita pergi dia buat apa benda yang dia buat, charge mahal lah tu. Belum buat dah cakap ni 80 tak lagi ni. Dia dah beritahu dulu benda tu kas kru ke. Nampak tak? Kontraktor Melayu macam tu lah ayat dia. Minta maaf cakap benda ni kita share, tapi sebenarnya apakah benar Melayu tu macam tu? Sebab kalau kita tengok dekat dalam definisi Melayu di Malaysia adalah orang-orang Melayu yang biasanya beragama Islam. So kalau tengok standard Islam, apa Nabi sebut? Nabi Muhammad bagi tahu, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau membuat sesuatu perkara, satu pekerjaan, satu amal pekerjaan diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Maka mana mungkin kalau orang Melayu tu Islam, maka dia masih lagi maintain perangai kontraktor Melayu memang macam tu. Kenapa saya familiar sangat dengan Sri Iskandar ni? Salah satunya pada waktu PKP hari tu. Kan lepas tu macam dah PKPB, lepas tiba-tiba jadi PKPD, lepas tu tiba-tiba lockdown. So dalam tempoh PKPB sebelum jadi PKPD, masa tu saya berada 3 minggu di bumi Sri Iskandar ni sebab saya menjalani syuting program repair rumah My House di TV Al-Hijrah. Yang mana di Perak ni boleh tengok dalam YouTube My House, M-I House, H-A-U-S. My House dia kata. Harta asnaf untuk semua. House. Jadi sebenarnya repair rumah yang mana 2 projek di Bota, 1 lagi rumah di Kuala Kangsar. Jadi 3 rumah ni. Kebetulan Perak ada merupakan contoh kontraktor yang paling baik orang Melayu beragama Islam, yang mana hasil kerja dia sangat baik, tak berkira. Sebab setiap rumah kita bukan buat rumah baru, kita repair, ubah suai sikit untuk bagi keselesaan. Contoh di Johor, ada keluarga ni susah, anaknya 7 orang, dalam susah tu anak 7. Bilik tidur tak ada. Bayangkan dia hanya ada 1 bilik untuk tidur dan 1 bilik untuk tukar baju saja. Anak bergelimpangan tidur, tak ada bilik. So kita ubah suai, tambah buatkan 2 bilik, 1 bilik untuk anak lelaki, 1 bilik untuk anak perempuan, kita buat contoh. Kita bagi masa 3 minggu untuk siapkan. 3 minggu, dan setiap rumah kita peruntukkan 25,000 paling kurang. Tapi apa yang berlaku sampai masa rumah tak siap, itulah inilah kontraktor, pekerjanya 2 orang 3 orang bila nak siap. Tu belum cerita lagi ada satu dekat Negeri Sembilan, ada satu rumah projek ni. Buat tembok, saya ingat tembok lah. Itu sebab kalau tengok bila drone tu bila datang lalu kan, kalau dia zoom kan, okey, sebelum dan selepas, kalau kejap sangat dia tunjuk tu, maknanya tak nak tengok dah lama. Nanti kau perasan dia sengit. Macam sengit tu. Tu kena cepat. Benda tu berlaku, saya kecewa sangat. Bila kita tengok, kenapa kau buat macam ni? Lepas tu kita suruh catkan pagar. Okey, bayangkan pagar tu kan ada jaring-jaring tu. Dia ada dia punya batang-batang besi dekat pagar tu. Kita suruh cat balik. Dekat sebelah pagar sebelah ni, batang tu dah kurang sebatang. So bila kau cat, kau tambahlah batang tu. Kenapa kau cat saja dengan melopong di tengah tu?
Kenakah aku cakap? Cuba gigi kau aku cabut sebatang, aku biarkan. Macam tu. Ni semua kos bos. Kira lah berapa. Buat bilik air. Buat bilik air jamban dekat Johor tu. Buat jamban. Saya kata septic tank ni arah ke mana? Tak apa, sungai dekat. La ilah. Tak boleh ke kau beli septic tank tu baru 800 ringgit letak tanam kat dalam tu supaya senang untuk proses IDBK nak sedut ke apa-apa bila besok. Tapi kontraktor di Perak Darul Rizwan tu memang bagus, buat kerja pun baik. Malahan bila dia buat kerja, dia tanya saya, ada idea tak Ustaz? Saya kata boleh tak buat macam ni, tangga dia boleh tak buat macam ni. Saya cadangkan lah, bagus tu, bagus, nanti saya buat. Dan kos dia berlebih daripada kos yang kita bagi tu. Tapi dia kata dia tak kisah, dia tetap claim 25,000 walaupun dia buat lebih. Dan yang paling bestnya, dah habis tu, bila dah siap projek tu, dia dengan isteri dia sumbangkan pula peralatan rumah, pinggan mangkuk, bagi dapur gas apa semua yang sepatutnya supaya keluarga ni boleh survive terus. Ada satu rumah kat Botol tu, aku tak tahu tu rumah ke pusat pelurusan sampah. Sampah keliling rumah. Jadi macam mana nak buat? Dia korek ni tanah tu, dah longgokkan sampah dalam tu, tutup. Orang kampung pula lalu, semua tengok buat tak kerti. Rupanya dia orang dah banyak kali dah gotong royong bersihkan rumah orang. Tapi dia tetap dalam tu. Bayangkan rumah tu bersawang-sawang, ada orang 4-5 orang duduk dalam tu. Kau masuk kau ngelak sawang. Bayangkan benda tu macam tu, kita tengok kan macam mana kan image kita macam tu. Tak salah saya kata, bukan salah dia miskin, tapi tang pengotor tu salah dia saya kata. Saya masuk dalam ceramah saya kata. So tu antara benda je. So integriti ada tak? Tak ada. Integriti. Mak ayah kita dulu, berapa ramai di kalangan kita orang kampung, orang susah. Tapi bab kebersihan, bab adat jaga, sopan santun jaga, budi bahasa jaga. Kan? Macam miskin sangat mak kita marah kita. Memang miskin. Tapi masalah maksud miskin itu apa? Macam miskin sangat tu miskin adab. Itu cerita dia. Itu sebabnya kalau kita tengok hari ini kita tengok pentingnya nilai-nilai integriti ada dekat dalam hidup kita. Kan? Bila ada integriti, adalah peraturan dalam kehidupan kita. Kan? Ada peraturan. Syamsul Debat datang, dia tak boleh suka-suka naik atas pentas. Tu orang berceramah aja, suka dia je. Takut-takut tengah-tengah ceramah rupa dewan tu salah, dewan lain tu. Kan? Tadi kita the most anticipated speakers, dia katakan, saya pun okay. Katakan, dan pun tak selesa dekat sofa tu tadi kan. Tapi makna kata adab. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kena jaga. Kan? Hari ini memang macam-macam kalau kita tengok. Kan? Tanda-tanda fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai yang buat rumah besar-besar. Tengok tu, dekat Puncak Iskandar tu, banyak rumah besar-besar. Orang tak ada. Belalang semua. Tengok kan. Rumah makin besar kan. Anak kalau ia pun rumah ada dalam rumah tu, jangan risau. Anak-anak kan, besok sama masuk asrama seorang. Seorang masuk universiti. Lepas tu gatal nak kahwin. Lepas tu nak kahwin, tak nak duduk. Sorry mama, tak nak duduk kat rumah ni. Nak hidup I sendiri. Kan? Rumah makin besar, orang makin tak ada. Berjalan melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal siapa. Hari ini perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Influenza A, chikungunya, COVID-19. Orang sini dia tak faham COVID-19, COVID-19. Tengok Abu dia faham, nampak? Atau kita cakap lah, nampak? Betul. Yang terbaru 3 bulan lepas, penyakit yang baru sampai kat Malaysia, nama dia sesama tomato. Apaan? Sesama tomato. Sakit sendi dan demam menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Bayangkan. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Mana ada kawan-kawan kita macam kita kawan masa kecil-kecil dulu? Tak ada dah. Semua nak lepaskan diri sendiri. Teman sejati, kawan susah, kita nangis. Kawan kita susah. Hari ni kawan susah, ambil kau. Puas hati aku. Baru kau tahu aku siapa. Hari ni
Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, tengok tu. Pendapatan semakin tinggi, kestabilan emosi semakin tak ada. Nak marah je. Apa hal tu? Makin tinggi pangkat, makin suka marah orang. Kau mau nalan penyongek kau? Banyak lagi benda boleh makan. Tobuan tu kau talan makan sarapan apa? Nak marah orang aja kerja. Ada je benda dia. Hot temper cepat betul. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Nampak? Teknologi maklumat semakin canggih. Teknologi maklumat semakin canggih. Fitnah dan aib semakin tersebar. Begini. Itu sebabnya kita tengok kan, kita tengok baru-baru ni peranan media sosial macam mana dalam pilihan raya. Tengok siapa tengok media sosial, ya Allah tak sangka macam tu. Berzapam, betul juga dia cakap, tu lah aku dah cakap macam ni sebenarnya. Orang ni lah jawab macam ni, betul juga dia kata, maknanya tadi tu tipu lah, kata. Nampak? Kalau orang yang tak ada asas, dia akan jadi macam tu. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ada 6 zaman sebenarnya. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, dan last kali zaman kiamat. Dan kita sekarang berada pada zaman fitnah. Fitnah lagi disukai daripada perkara-perkara yang betul. Itu realiti hari ni. Itu sebabnya orang sehebat tabur, pandai-pandai kau lah fikir, ambil. Tak sangka weh, rupa-rupanya macam ni. Ambil kau. Tak pasal-pasal semalam ayahanda Rani Kulub yang pergi ke istana nak angkat sumpah. Gila betul orang tu share. Awak berjaya dah download. Akhirnya dia kata kan, awak ingat apalah cerita tu. Kau ajar dia ni kan. Ada. Yang paling kreatif lah semalam saya baca. Tambun campur pagoh sama dengan tangguh. Apa? Aku punya gelak besar semalam. La ilaha illallah. Dia orang ni kan kreatif tau. Kalau kita buat industri, kena buat satu khusus. Industri kreatif tu termasuk dia orang. Dia kena kelakar betul. Tak, tapi itulah dia. Kan? Zaman ni orang berlumba-lumba dengan maklumat sampaikan kita dah tak tahu dah mana betul mana salah. Kan? Kejap orang cakap yang ni betul, kejap orang cakap yang ni betul. So kita kena hati-hati. Itu sebabnya dalam hidup kita ni kan, macam saya kata tadi, pertama, dalam kita nak menjadi pekerja yang ada. Kalau cerita work life balance ni macam mana? Adakah work life balance ni mesti kalau kita kata kerja tu 12 jam, maka kat rumah pun kena 12 jam kehidupan kita dengan family kita? Adakah macam tu? Tak. Kalau macam tu, Samsul Debat adalah paling gagal sekali nak mengajar benda tu. Hari-hari camah kata Pak orang, tak masa bila balik rumah. Kan? Fail Samsul Debat nak cerita pasal work life balance. Kan? Dia punya punch card waktu bila? Tak ada. Waktu bila dengan anak-anak dia? Tu sebabnya kena faham. Sebenarnya yang paling penting sekali adalah cara kita untuk mengoptimumkan masa kita dengan sebaik mungkin. Saya bekerja, pagi ceramah, petang ceramah, malam ceramah. Tapi bila once ada satu hari cuti, kan, sampai dekat rumah, so tanya anak-anak isteri tu, okey, ke mana nak pergi hari ni? Terus pergi. Sebab kita yang dah hari-hari ceramah ni, muak dah berjalan, kita nak duduk rumah sangat. Tapi yang kat rumah tu mengelinting-gelinting nak keluar. So pertembungan tu berlaku. So kena bawa keluar. Sebenarnya keluar, yang paling penting quality time. Itu sebab bila sampai kat kedai makan, handphone semua tinggal dalam kereta. Kalau tidak, kat meja makan tu sambil-sambil makan, apa benda quality time macam tu? Nampak tak? Dan orang perempuan paling azab sekali depan rezeki. Jangan makan dulu. Apa masalah kau? Saya cakap, kenapa? Apa yang mustahak dia? Kan? Apa yang mustahak sekarang? Ikut trend sekarang. Lepas mengundi tu, jari tu kena tunjuk suami isteri punya jari. Apa masalah kau? Saya cerita, bahagia sangat rasa dapat tunjuk jari dua-dua orang. Susah senang kita bersama. Walaupun parti kita berbeza, oops, dia kata macam tu kan. Nyapah pula aku kan. Betul. Tu belum cerita lagi tangan dekat Kak Gia tu.
My beloved hubby, taik lah. Bahagia letak kat mana, cakap dengan saya. Orang lelaki diam lah, tanya orang perempuan, bahagia letak kat mana? Jawab. Bahagia letak kat mana? Dalam tubuh. Duit kau memang lah. Allahu Akbar. Harapnya suami kau tak adalah kat sini. Dah dalam tubuh badan kita ni, bahagia letak kat mana? Hati. Mana cakap? Tapi daripada hati ni, tanpa sedar dia merayak-rayak. Dia pergi kat mata. Dia sibuk melihat apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang kita ada. Dia tengok orang ada tu, dia pun nak ada tu. Orang tu ada kereta besar, dia kena ada kereta besar. Oh, dia ada rumah besar, dia kena ada rumah besar. Orang tu makan kat situ, bang. Takkan kita tak pergi, kita kena pergi makan sana juga. Lepas tu bergambar lah macam tu. Aku tak bergambar orang perempuan ni, aku tak kisah. Tapi yang kau mengarahkan suami mandang ke sana, panas sana. Kesian suami tu. Tak. Itu sebab kadang-kadang bahagia ni, itu sebab dalam Facebook, bahagia bukan diukur dengan apa yang kita paparkan dalam Facebook, dekat dalam Instagram, dekat dalam TikTok kita, bukan. Tapi pernah tengok sini, saya cerita macam mana ada orang dia sharekan gambar handphone yang jenama I itulah, yang hujung dia phone tu. Saya tak nak sebut jenama tu betul-betul sebab dia tak taja jamah kita ni. Dia letak satu kotak phone yang belum buka lagi, dia letak satu jambangan bunga. Kemudian dia punya post dia, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Ramailah yang komen, untunglah. Bila nak open table bahasa baku. Bila nak open table. Ni bertuah lah dapat suami macam tu. Betul komen, ya Allah, untungnya kau, aku bukan best kalau suami aku pun macam tu. Salahnya selenga, tak faham bahasa. Dia kata seorang tu pula komen. Sedangkan yang ramai tak tahu adalah handphone dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan satu tahap yang paling teruk penyakitnya adalah, yang paling teruk adalah dia boleh create satu post lagi dengan akaun lain, mempercayai itu orang lain, puji pula post yang dia postkan tadi. Bertuah, you dah lah cantik, dapat suami yang baik, faham you. Memang bertuah, semua orang kalau boleh berlumba nak duduk tempat you. Benda ni berlaku. Carilah dekat dalam internet tu, boleh baca dalam Google, tanya Haji Google tu, split personality. Split personality disorder, cuti. Penyakit. Hari ni gila, bukan tengok orang cakap seseorang macam tu, tak. Hari ni gila yang macam tu. Kadang-kadang dalam pejabat kita nampak dia normal, tapi sebenarnya dia ada mental masalah ni. Mental disorder tu memang ada dah kat dia. Kita bergurau benda biasa dia tak boleh terima. Dah ada dah dekat dalam pejabat kita macam tu. Orang tu kadang-kadang dia kena makan ni. Dia kemudian bila orang tak tegur dia, hari tu dia anxiety. Aku buat salah apa ini? Apa buat salah aku ni? Ada. Pun salah satu penyumbang terbesar adalah media sosial. Dulu nak berlakon, kena buat casting dulu, kena screen test. 3, 2, 1, action. Tergamak kau buat abang begini, contohlah kan. Sekarang tak payah, sebab masing-masing dah ada television sendiri. Masing-masing at least dah ada IGTV. Live lagi. IGTV buat live. Yang best tu budak sekolah tu boleh sikat rambut pun buat live. Aku yang tak faham, ada satu perempuan orang putih tu, macam mana aku nampak tu, dia buat bunyi je. Ambil lah plastik, konyok-konyok. Follower dia 5 juta kau, aku cakap macam-macam dia tak sampai banyak tu. Dia buat bunyi je. Tengok tak? Budak sekolah tu sikat rambut buat live. Ramai juga yang follow dia, berburak dengan dia. Apa dia? I okey je. Baik, cantik, makasih tau.
Aku ni pula malam yang tak terkerja ni, aku tekan semua live. Tengok live Ustaz. Tengok live. Samsul Garau tengah mengaji, Pak Su tengah mengaji. Siapa? Bekak Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ustaz Aslin tengah menyanyi dia. Datuk Kazim, mari menyusun seroja bunga seroja. Bukan, hoi Ustaz Abdul Khairi, la ilaha illallah, menyerit pula dia. Lepas tu tertekan budak yang tengah sikat rambut tadi. Bila tekan Zabak Samsul debat join. Dan dia Samsul debat tengok kita lah. Tiba-tiba aku hilang punca, mana aku nak tekan ni. Hari ni zaman dia. Dulu kita paling kuat memang tak orang perempuan dulu masa sekolah dulu ambil sikat jadi mikrofon depan cermin yang berangan. Kau pasang radio kuat-kuat kau nak macam kau nyanyi. Itu je dulu. Saya ingat dulu poster-poster gambar-gambar penyanyi tu lekat kat dinding, rasa tu lah paling hebat, sanggup beli majalah tu, boleh lekat tu. Cukup marah kalau salah cara cabut tu, berlubang dekat pipi dia tu sebab stapler tu kuat sangat. Dulu appreciate dia dulu kan lain. Susun kaset ni dekat dinding tu, ikut volume berapa, mega hits tu, daripada 1 sampai mega hits 12 susun. Ya Allah. Now 1, 2 to 7. Lepas tu ada CD pula, DVD. Sekarang orang tak heran, bawa benda tu kecil, MP3, MP4, letak kat telinga, mabuk. Dulu punya canggih lah, kita rasa canggih dah, kita ada chargeable battery tu, pakai Walkman, kaya sangat dah Walkman dulu tu. Sampai masa dengar kita bersama, tukar bateri. Dulu kalau kita rewind, kita forward, kalau pakai kaset Jahanam, kaset tu kena pakai pen. Budak sekarang tak rasa tu, tak rasa benda tu. Itu sebab saya kata tadi lain kan, lain. Itu sebab keadaan dia, kita kena appreciate apa yang kita ada. Itu sebab orang dulu dia sabar, dia gulung agak-agak dah lebih belum lagu tu. Dia nak dengar lagu tu dalam satu kaset tu je lagu yang sedapnya. Allah terlebih pula pusing kelap keluar. Menangis waktu tali itu terbelit. Dulu kan? Dulu mana ada remote? TV mana ada remote? Kita jadi remote. Ayah kita cakap satu-satu. Kita pun pandang dua. 3. Masalahnya 1 sampai 9 tu TV 1, TV 2. Tak ada TV lain. Kosong tu kalau kita kaya sikit adalah dia boleh tengok video player. Kan? Tengok wrestling je dulu orang tu tengok. Yang paling bestnya board bag. Saya ingat arwah abah saya nak tengok badminton. Fukok Kiong lawan Ardi Wiranata. Gambar tak terang. Kau pergi luar, kau pusing aerial tu. Pusing. Lagi. Kanan lagi. Kita pun pusing. Lagi. Kita tak nampak ni. Kita dengar je kan. Ada pegang. Kau pegang kat luar rumah weh. Ni kilat sabung menyambung ni dia tak kira. Jadi dia dapat tengok anak kau terkorban kat peti tu pun tak apa. Itulah dulu. Tak. Benda tu ada efek. Itu sebab kita katakan sistem. Kita sistem kan. Sebab apa? Sebab dulu ada sistem. Kita main bola. Kita nak main petang-petang. Pukul berapa mula cakap? Pukul berapa kita main? Pukul 5. Lepas asar. Bila nak balik? Macam mana kita nak tahu dah maghrib ke belum? Kita dengar kat surau. Mengaji ya. Dah nak maghrib. Dah kelang kabut balik. Tiba-tiba hari tu orang surau pun, orang masjid pun lambat. Dia tak pasang ngaji, dia tu azan. Kurang ajar betul Bilal ni. Kalau balik lambat sampai rumah apa jadi? Pintu depan kunci, talian hayat belakang. Ma, buka pintu. Betul tak? Dulu.
Nak keluar. Sekarang budak main bola aku apa? Aku 3 pagi pekerja dah main bola 3 pagi. Futsal. Kau 2-3 pagi booking court. Pukul 5 pagi balik. Singgah dulu kedai mamak Mentedarah Roti Canai pekerjadah kau sukan tadi. Sampai rumah kau membuta. Betul tak? Mana? Dulu drama bersambung. Mana ada drama Melayu bersambung? Dulu drama bersambung TVB, Mandarin, drama Cina. La Hong Pan Teng 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 La Hong Lao Chow Yun Fat Deban. Dulu Alex Mann bergaduh. Bayangkan 125 episod tak kemuntah kau tengok cerita tu. Tapi pukul apa? Pukul berapa tayang? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa tak sangkut 7? Oh, kita takut orang Melayu Maghrib tak tengok TV. Yang ramai tengok orang Melayu. Tiba-tiba drama Melayu waktu Maghrib. Kan? Berjemaah di depan TV tu. Melorot untuk Firdaus. Kesian betul tengok si Nuha tu kan. Nuha dengan Adam yang suami producer tu, yang Nuha tak sesabar nak kahwin dengan dia tu. Aku tak tengok sangat lah. Aku tengok dalam TikTok. Orang share. Bayangkan sistem dulu dengan sekarang beza. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik. Kejap cik tutup TV. Panggil mak cepat mak. Cik tu nak jumpa mak. Jangan lama sangat. Cerita tengah sedap ni. Kita bagi laluan mak kita berbual dengan jiran tu. Dia nak mengajak kenduri. Allah kata kejap lamanya lah pula. Habislah cerita ni. Halai. Dulu tutup TV pergi dapur. Sekarang Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik. Ikut belakang. So pakcik tu ikut belakang. Dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Ikut belakang. Ketuk-ketuk rumah India mana pula. Salah rumah pula. Contoh lah. Beza lah. Beza. Disiplin. Itu sebabnya hari ni apa yang kena ada? Sebenarnya kesempurnaan memang kita tak akan capai. Contohnya lah macam saya sibuk kan. Saya syukur kerana saya memiliki isteri yang memahami. Ya, dia tahu saya bekerja. Dia biasalah ngada sekala. Yalah, pergilah lagi tinggalkan kita ni. Yalah, sedaplah dia pergi jalan-jalan ni semua. Abang kerja. Bukan buat apa. Nanti jangan tengok perempuan lain. Tak ada. Mana ada. Tapi jamaah tu ada main stand. Tak ada jumpa perempuan tak? Tak ada. Ni tengok gambar perempuan ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Dah dia faham. Sebenarnya dia faham. Itu sebabnya kadang yang penting itu work life balance ni, pemahaman kita, memahami keadaan tu. Dia kerja teruk. Bayangkan mana ada universiti yang berasaskan minyak dalam Malaysia ni, satu je. Kerja teruk, berminyak-minyak muka bekerja. Punya teruk. Allah Akbar. Kejap plumber, kejap tanpa plumber. Kerja teruk betul. Tapi hari ni lah yang paling menyeronokkan. Kenapa? Sebab petang ni pukul 2 ni kenapa? Sebab apa? Bukan sebab jumpa Samsul Rebat. Sebab bila ada ceramah ni maknanya tak payah kerja. Aku tak faham. Lama lah ceramah. Kejap lagi dia kumpat dia lah. Habis dah kan. Tapi kita janganlah nampak sangat buat lah macam kita bersungguh. Macam tu kan. Tak, tapi itu dia. Kita takkan. Yang penting kita faham. Sebab dalam bekerja ni apa yang kita kena ada? Yang pertama kita kena cepat. Kita jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kena ada teknologi. Tengok hari tu tiba-tiba PKP. Bila PKP baru kita tahu apakah maksudnya. Dulu kita cakap kan best kalau bekerja ni tak payah datang pejabat, kita kerja daripada rumah saja. Kita pernah minta pada tu. Dan bila dapat bukan tahu tanpa azabnya kerja kat rumah. BDR, bekerja dari rumah. BDR, perang badar weh. Baru nak menaik, nak susu lah orang budak ni. La ilaha illallah. Kau tak nampak ke mama tengah buat kerja ni?
Tak padan dengan kampung Cenderiang mama menyampah. Yang mana kula kansa, mama lah. Muntah nenek Cara cakap macam KL sangat nyampah. Anak panggil apa puan? Mama. Puan Ibu. Yang sebelah? Umi. Okey, Arab. Sebelah? Umi. Bagus. Ya? Mama. Ya, mama ke? Belum kahwin lagi. Tak, saya nak confirmkan. Yang belakang lah, belakang. Belakang kawan, ayah. Panggil apa? Mama. Kampung mana? Cakap asal mana kan? Batu Gajah kau. Buat no hair je gitu kan. Tak kisahlah. Tu panggilan masing-masing lah kan, betul tak? Jangan kacau mama mau buat kerja ni. Nak susu. Kejap kali. Nak susu. La ilaha illallah, budak ni. Kita membuatlah susu tu. Dah, jangan kacau mama lagi dah. Jangan kacau mama. Faham? Kita pun bagi. Baru nak sambung kerja. Hari ni lo apa yang ni seko lagi. La ilaha illallah. Bukan senang kerja kat rumah. Tu tiba-tiba lagi dengan bos nak kena mesyuarat meeting online. Kan? Macam ni je. Wallpaper letak ni. Dia suka screen. Dia dah screenshot dah gambar dia. Ingatkan dia dengar. Muka dia wajar betul. Banyak kan berlaku kan? Kecuali di Universiti Teknologi Petronas, tempat lain lah. Bayangkan banyak berlaku. Tu belum termasuklah kan saya cabaran masa PKP tu. Kita dah biasa orang lain pasangkan kamera, video semua. Sekarang kita pasang sendiri. Kita tekan, kita berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masa tu lah kamera live, tu lah kamera call, tu lah dia. Tutan ceramah untuk motivasi Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya. 2 jam ceramah, kamera tak on. Orang kat Putrajaya tu kenapa tak start lagi Samsul Debat ni, dia kata. PA call 33 miss call tak sempat angkat, bayangkan. Sebab tak nampak pun kita silent. Cabaran dia. Takkan saya nak cakap minta maaf saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal. 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan kalau kita tak ikut. So kita kena cepat sesuaikan diri dengan keadaan. Betul tak? Sesuaikan diri keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap, kau jangan mengaum. Kau ingat rimau tak kenal kau siapa. Kau confident aja. Rimau dah depan mata kau, kau jangan mau memang selesai kepala kau. Confident ada mengaum. Aku dah cakap sesuaikan diri dengan keadaan, tak sesuai kau mengaum. Sejak bila kau belajar bahasa rimau ni? Nampak rimau, asyhadu alla ilaha illallah, berundur rimau tu, saya silap. Islam orang ni, aku makan suri aku ni dia. Kan? Confident dengan aum. Dia nampak rimau tu. Memang asyhadu alla ilaha illallah lah lepas tu kan. Betul, kita kena jaga. Kita kena cepat. Kedua, hadir pada peluang yang ada. Semua peluang yang ada, pergi. Ada seminar-seminar, tiba-tiba bagian HR hantar pergi kursus-kursus tertentu. Jangan banyak cerita, pergi. Banyak benda-benda baru kita boleh belajar. Kan? Kain songket, benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Pergi kursus ni, pergi seminar ni, pemantapan ni, pergi SPPKMK, seminar pemantapan prestasi, kualiti dan mutu kerja. Pergi. Ini asal hantar kursus macam tu. Aku mesti ada masalah ni sampai dia hantar aku. Kenapa kau sangka buruk dengan HR? Hantar team building. Satu lagi, sila bawa pakaian sukan. Habislah kita, kena lanyak lah ni. Kenapa? Kita ni nak learn new experience, kena pergi macam-macam. Saya waktu saya handle team building tu,
Memang pakai pakaian sukan, tapi game tu tentu game tu bukan ceramah aja gelak, game tu pun gelak. Dan Samsul Debat adalah salah satu konsultan yang tak sub dekat orang lain untuk setiap slot dia. Saja je lah, bukan nak promote, just beritahu. Kadang-kadang nama-nama besar ni kadang-kadang dia pergi bagi talk, dia datang hari terakhir, slot yang terakhir. Tu je. Masa present bukan main lagi. Tak boleh. Kualiti dia tak sama. Ini bukan promote. Ini amanah dan tanggungjawab. Kan? Okay. Kemudian, kita kena hadir peluang-peluang yang ada. Saya pergi, semua seminar saya pergi. Waktu saya bekerja dulu. Saya dulu sebelum saya bergelar pencabar, I'm a legal advisor. Pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Negeri Sembilan tu saya jaga. Bylaw semua saya tengok melalui saya, bincang sesama. Saya tahulah. Sebab bila saya datang, saya tengok PBT tu adalah komen-komen saya tertentu. Saya reserve lah nantilah, kemudian lah secerita. Bukan tak bagus Iskandar ni, tapi banyak lagi penambahbaikan dia kena buat. Okey. Sebab rugi, sebab dia dah ada bandar universiti. Dia kena maximizekan benda tu. Banyak kemudahan untuk student. Aku tulisan dataran tu pun makin tak nampak dah aku tengok. Betul ke tu dataran? Lapang-lapang dah. Data. Ada hujung tu ada. Contohlah. So hadir. Mana peluangnya? Hari ni datang kan. Siapa sangka dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kau dah aku nampak ni dalam ngaji kau ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Kau dah ambil gambar aku siap-siap masa aku duduk tadi ya? Lepas ni dapat ambil gambar pula. Nampak tak? Rugi siapa yang tak datang. Bentuk lah kau, aku tak ingat pula. Aduh, itu ayat biasa dengar pada kawan kita kau. Kalau tahu aku pergi tadi. Ayat biasa. Tahu. Takkan tak tahu. Berapa lama dah gambar Samsul Debat tu ada dekat banner tu? Datang aja lah. Samsul Debat bukan cas mahal pun. Gambar tegak RM50. Gambar kebah RM70. Amboi. Tak adalah mana dia cas. Bergambar sekarang ni tak padan dengan tua tu orang ni. Daripada dalam telekung makcik tu, saya gambar boleh? Tak boleh. Keluar makcik tu gambar belah saya tunjuklah macam ni. Makcik tu keluar dari telekung lah. Hui, minilah terperanyat aku. Dahsyat makcik ni. Ya. Tu yang saya camah dekat rompen tu. Tiba-tiba makcik tu berbunyi kat belakang. Orang tengah senyap ni dia berbunyi. Free size tu. Apa yang free size pula makcik? Alah yang macam ni tu lah. Itu freestyle makcik. Confident tu penting. Allahu Akbar. Macam-macam. Tu sebab tak ada. Hadir. Ketiga, apply. Benda yang kita belajar, kita kena amal. Praktikkan. Mana yang baik, buat. Mana yang dah dipesan oleh guru yang mengajar kita, tu kita kena laksanakan. Mana yang dah pesan supaya jangan buat, jangan kita buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Kan? Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Buat, baru boleh berjaya. Seterusnya bang, seterusnya mantapkan knowledge kita, pengetahuan kita. Ada bahan bacaan kita. Dalam kita bekerja ni, jangan kita biar kosong untuk belajar benda yang kita kerja sahaja. Baca, tambahan knowledge kita, ilmu pengetahuan. Itu sebab saya, bahan bacaan saya sampai hari ni yang saya masih tak tinggal setiap bulan saya langgan adalah Dewan Masyarakat. Dia hurai COVID-19 ni apa dia? Daripada mana? Apa vaksin dia? Macam mana ni? Kenapa benda ni? Kenapa dekat negara ni lebih suka pakai yang ni? Kenapa negara ni pakai yang ni? Kenapa? Bila cerita tentang isu tanah runtuh, dia akan keluar isu rentetan peristiwa tanah runtuh daripada 1980-an sampai ke hari ni. Dia boleh tunjuk geruh di tanah lereng. Keluaran bulan tu majalah tu tajuk depan, geruh di tanah lereng.
Tak ada pernah sekali tu tajuk jirat 5 bintang. Kubur-kubur Cina tu harga untuk tanam kucing dengan anjing 10,000 lebih. Untuk orang ni yang meninggal 15,000, 25. Ada package deluxe, ada package superior macam hotel. Agaknya tanam tegak pun tak tahu tu. Aircon. Semua siap. Itu yang cerita Piramli tu, yang apek tu terjun berpokok. Dia kata hidup tu tak mati pun susah, dia kata kan. Betul. Termasuk juga yang PRU, dia ulas kenapa kawasan ni kalah, kenapa agaknya, macam mana pattern penghuni muda, apa yang menyebabkan ramai orang ni. Contoh, semua jadi kita tak adalah taksub. Sebab kita ni berdasarkan ilmu dan fakta. Kena banyak baca sampai hari ni. Tu sebab saya kalau tak betul lah, saya tegur apa saya kira, saya cakap lah. Benda yang elok kita kena sambut lah, baguslah elok. Buatlah, kenapa kita nak simpan-simpan? Kalau benda tak baik, jangan kita buat. Itu saja. Tegur, tetap tegur. Tapi cara tegur, itu pula pakai hikmah. So mantapkan pengetahuan kita. Kemudian apa? Profesional. Jangan campur aduk pribadi dengan kerja kita. Jangan. Tapi hampir mustahil di Malaysia ni tak campur pribadi dengan kerja. Orang perempuan dia boleh WhatsApp suaminya, bang, I rasa telefon I rosak hari ni sebab dia tak bunyi daripada pagi tadi. Dia nak sindir, suami dia tak call dia. Nampak? Hari ni profesional ni apa? Profesional ni maknanya jangan campur aduk. Simple aja. Rumah kena okey, pejabat pun okey. Kat Malaysia ni kena macam tu. Kalau rumah tak okey, pejabat pun tak okey, dia akan efek kerja dia. Di Malaysia ni macam tu. Di barat lain, dia boleh bergaduh dengan bini tapi kerja elok, dia boleh. Ada yang boleh macam tu. Kan? Handphone pun dia tutup off ni, simpan dalam drawer. Kita handphone tepi file gitu. Beza, kan? Beza. Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerjaya kita. Kerja betul-betul. Ingat tak Nabi pesan, Allah sangat suka hambanya kalau buat satu amal pekerjaan diperbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Buat tu. Seterusnya apa? Iltizam, bersungguh-sungguh dalam buat sesuatu pekerjaan itu. Buat dengan sebaik mungkin. Kenapa? Dalam hidup kita ni sebenarnya ada 5 elemen kena ada. Pertama, sabar. Kerja kena sabar. Tak boleh nak marah, sabar. Orang tu naik pangkat. Lepas dia naik pangkat. Kalau pergi kursus jauh-jauh, pergi Singapura, pergi Vietnam, pergi ni memang hantar orang lain. Kalau pergi dekat Kampar, hantar aku. Kalau kursus ni HR memang hantar. Kalau pergi KL memang dia lah dapat. Kalau pergi ke Ipoh baru hantar kita. Contoh sabar. Sebab ada orang tanya saya waktu PKP tu, Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak sampai ke alamat mak saya? Macam soalan kau ni. Saya kata tu bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk kat alamat tu. Apa halak? Kau? Sebab puncanya kita menyangkakan rezeki itu sama macam yang kita nak. Tak semestinya. Sekejap lagi saya akan share tentang keberkatan rezeki. Kena sabar. Kedua, kena syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Kita duduk dalam ni, makna kita ada kerja. Orang kat luar sana bawa file folder, tengah sibuk nak cari kerja apa ni, kerja pun tak ada. Buka jawatan pembantu tadbir, pengkeranian operasi. Kita buka jawatan kerani yang minta semua ada master. Ni minta ada degree. Bukan tak cerdik, kita pula takut ambil. Nanti kan dia lagi pandai daripada kita. Kerja susah kat luar sana. Tu belum cerita lagi. Kerja-kerja yang ada, kerja berhenti. Kita ni alhamdulillah stabil. Dah kerja elok. Syukur. Ketiga, hikmah. Yakin ujian tu ada benda lain Tuhan nak bagi kat kita. Kau tak dapat naik pangkat, yakin ada hikmah ni, aku tak naik pangkat, mesti Tuhan nak bagi benda lain. Kita tak naik pangkat, kita tak ni, tapi Tuhan bagi kebahagiaan lain. Tuhan bagi anak kita ramai, ya Allah, beranak je kita. Rajin betul. Beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Bagi salam, menyaut, beranak lah. Assalamualaikum, salam, beranak.
Assalamualaikum, salam beranak. Ada orang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk je, pap beranak. Yang faham-faham, tak faham sudah. Rezeki Tuhan bagi, betul tak? Ada orang tu rezeki dia naik pangkat aja. Ada orang tu rezeki dia ngam kamcing, rapat betul dengan mak mentua, rezeki juga. Rezeki anak dua je, tapi dua-dua cerdik. Ya Allah, dia punya cerdik tak boleh cakap. Mak, sampai tak bercakap lah cerdiknya. Tak, maksudnya cerdik lah bagi anak kan. Sampai terharu tengok kejayaan anak kan. Tak sangka, ya Allah mak, anak kita dah konvo bang. Ya Allah mak, tengok anak konvo nangis ni. Suami kata, kau kawal perasaan kau ni, konvo tadika ni. Itu tu pun konvo tadika macam tu punya excited. Mana kita dah besar bang, ya Allah. Sebab ramai ibu-ibu muda ni, dia faham lah perasaan tu. Betul, walaupun konvo tadika nangis dia tengok tu. Ya Allah, anak kita dapat anugerah pakaian terbersih sepanjang tahun. Oh, kita heboh cerita dengan nenek dia. Alhamdulillah mak Alung dapat dia hadiah pakaian terbersih. Tak sangka pula. Heboh cerita, macam nak buat kenduri. Nampak? Tu baru anugerah tadika. Nampak tak? Rezeki Tuhan bagi. Kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita jawatan tinggi, Tuhan tak bagi gaji kita besar sangat, tapi dapat isteri pandai masak. Rezeki juga. Lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging, apakah gila? Oh syok betul. Dalam kuali tu memang dah ada daging, dia lempar sayur timbul daging lepas tu. Itu sebenarnya rezeki Tuhan bagi. Mak. Seterusnya, organize, susun atur strategi kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Ya. Buat, rancang. Benda yang patut siap dulu, siapkan. Kadang-kadang benda ni banyak, tapi kita boleh delay sekejap sebab ada benda yang urgent. Siapkan yang urgent tu. Buat. Dan begitu juga yang terakhir sekali, semua perkara dalam hidup kita ni bermula dengan niat. Niat kita ni apa? Niat kita nak membodek orang, kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Kita bodek bos sebab dengan harapan bos recognize kita untuk bagi kita enhance dalam career kita ni, berjaya naikkan, upkan, nak upgrade ke punya kedudukan kita, kita akan kecewa. Percaya cakap saya, kita akan kecewa. Lumrah alam berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Serah pada Tuhan. Itu sebabnya datang yang keempat, redha, terima apa juga Tuhan bagi kat kita. Dan yang kelima, ikhlas. Bila ikhlas ni apa? Bila ikhlas ni, buat kerja kita, buat kerja. Kita naik pangkat, tak naik pangkat, kita serah Allah Ta'ala lah bagi yang terbaik tu kita. Kita kerja, buat berjaya ni, buat. Kita tak naik pangkat, relax je, tak naik pangkat pun tak apa. Bayang kalau naik pangkat, kau tengok tu, baru naik pangkat, perangai kau pemalas. Kau tengok macam mana dia boleh naik pangkat. Maka bertuahlah kita tak naik pangkat, orang pun tak perhati kerja kita. Betul tak? Dah tentu-tentu pemalas. Tak adalah. Maksudnya kita pun tak adalah sibuk orang perhatikan kerja kita. Semuanya ada sebab. Semua ada sebab. Kita kerja, pangkat tak tinggi, pukul 5 dah balik. Pukul 5 dah bincang nak, wah dah mesej, malam ni jadi tak pergi pasar malam. Dah ada dah masa nak pergi pasar malam. Samsul debat dah berapa lama tak pergi pasar malam. Tak maksudnya bawa family tengok pasar malam. Lelaki nak nampak hebat, pasar malam. Nak apa? Ambil pasar malam. Bolehlah kau buat macam tu. Cuba pasar raya kau buat macam tu, meninggal ke tidak, tengok. Ya. Niat kita, niat yang baik-baik. Nabi sebut setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Niat kita bukannya nak kaya. Niat kita, percaya cakap saya kerja dekat sini, you all takkan kaya. Jangan kecewa. Memang kecewa. Yalah, kok ia pun tak payahlah cakap faham kata kan. Tak, maksud saya tu kaya sebab apa? Sebab kaya tu sendiri subjektif. Kaya tu berapa baru kaya? 10 juta kaya? Contoh dengan ini diumumkan disebabkan I'm quite happy with the performance kan? Dengan staff kita ni, I rasa seronok sangat. So kepada semua staff, I beritahu yang hadir, yang duduk saja, yang berdiri tak dapat ni, duduk saja.
Yang duduk, yang berdiri, yang konon-konon bajet-bajet, konon memerhati, memantau tu kan. Tapi yang duduk saja, kita akan bank in dalam akaun masing-masing. Contoh jangan betul-betul, jangan minta atau jangan tutup. Contoh, kita umumkan setiap staf yang hadir hari ini akan bank in dalam kenapa? Setiap staf yang duduk ni semua orang sebelum jam 5 petang kita akan bank in ke dalam akaun masing-masing RM300,000 setiap seorang. Saya nak tanya puan, ya, yang depan sekali, dah kaya ke belum 300,000? Jawab, belum. Yang belakang tu dah kaya belum? Belum. Sebelah, tengok perempuan, tanya, tuan, rasa-rasa dah kaya belum 300,000? Syukur, Alhamdulillah. Sebenarnya kaya tu subjektif, tu maksud saya tadi. Tak kaya lagi 300,000. Come on lah. Itu yang orang marah kadang-kadang bila Perdana Menteri umumkan dalam belanjawan, bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Ada 3 respon. Respon yang pertama, baik tak yah. Respon yang kedua, okey lah, dulu 500, sekarang 700, naik 200, okey lah. Yang seorang tu berlari pergi mesin ATM, cocok, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Sebab pada dia besar sangat 700 tu, sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia. Dia dah janji nak bawa family nak makan kat kedai tepi jalan tu, memang tak ada kedai tengah jalan, tepi jalan. Pada dia besar, pada kita kecil tu sebab belajar appreciate. Ada orang gaji dia dekat dalam akaun dia dah ada 50 juta. Macam tu juga teruk bekerja sampai tengah malam tak balik lagi. Kita relax lah. Petang boleh enjoy. Petang nak lepak mana weh? Nak lepak kat kafe ke apa? Nak makan kat dataran tu, makan roti john yang tak ada sayur tu. Aku tahu, aku ingat roti john tu tak ada sayur. Dia kata orang sini tak makan sayur, ustaz. Ada pula macam tu. Char kway teow, char kway teow telok basuh, dah tolong siapa basuh pun tak tahu. Tu yang pergi kedai mamak kan. Pergi kedai mamak tu. Mamak, ni tolong basuh nak? Saya sudah mandi pagi tadi. Aku salah tanya, aku dah salah jawab kan. Salah faham. Nah, kita boleh lagi menikmati itu sebab belajar untuk terima. Ikhlas Tuhan bagi macam-macam. So, yang Tuhan, kita nak Tuhan balas kita apa? Bukannya kekayaan. Work-life balance yang kita nak ni apa? Keberkatan rezeki. Apa tanda rezeki berkat? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham orang perempuan? Dia ada beza dengan faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak? Setuju tak? Kongsi ni maksudnya sedekah. Saya tak kata yang gitu-gitu. Saya kata duit kita sikit cukup, banyak boleh sedekah pada orang. Itu masuk kongsi. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Itu pun tak ada keberkatan rezeki. Bergembira je kat rumah. Suami balik, sayang, mana sayang? Sayang, abang tak nampak muka saya. Abang sini lah. Apa? Abang kan tak boleh tengok saya. Hidup abang tak sama kalau tak nampak saya. Abang masak lah. Yelah. Abang nampak saya ni abang lega. Nak abang tolong. Jangan. Mengada duduk depan tu. Bahagia kan? Suami balik, sayang. Abang, tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami menjawab, Tadi memang abang lapar, tapi bila tengok muka isteri abang ni, hilang lapar abang. Abang macam tertahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Bergurau senda pula. Dah lah saya masak. Luk kegemaran abang. Bahagia. Nampak?
Suami balik menyanyi dia, indah sungguh panorama. Isteri kat dapurnya, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia untuk rumah tu. Suami balik, sayang, abang bawa balik kuih. Jom saya bancuhkan air, kita minum sesama. Abang bawa balik kuih, lambang kasih sayang kita. Kuih apa tu? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Saya tengoklah sendiri. Kuih cakui. Kan couple tu. Couple. Baru tahu tu kuih couple, bang. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidangnya masing-masing. Tu pun tanda berkat rezeki. Anak berjaya dalam subjek, dalam akademik, dalam kemahiran, dalam kehidupan. Keempat, suasana di tempat kerja, suasana kejiranan. Kita senang dengan orang senang dengan kita. Ni work-life balance kita nak cari juga. Maknanya bahagia kita. Yang kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, senang nak solat, senang nak sedekah, senang nak buat baik, senang nak tolong orang. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang rumah kita, tu tanda keberkatan rezeki. Tapi yang tanda keberkatan rezeki datang rumah ni tidak termasuk yang tin Shopee, tu tak termasuk, tu kau yang order, faham? Berkat bangga kita hari datang hari kau order kan. Tapi ni orang datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi hidup kita ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia ni lebih lagi sementara. Maka nikmatilah ia. Tak usahlah kita sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dalam kita bekerja, hidup kita ni sebenarnya antara B dan D, birth and death. Kelahiran dan kematian, birth and death. B dan D, antara B dan D ada satu huruf di tengah-tengah, iaitu C. Kita ada choice, hidupnya macam mana kita nak jalani. Maka jalanilah dengan sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. InsyaAllah, sebab saya kena bagi masa untuk bergambar. Sebelum aku drag sebab ambil gambar sekarang, lebih baik kita ambil gambar segera. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Apa-apa pun bak kata, ada apa-apa soalan nak tanya? Kasih. Tak ada, okey. Tengah? Tak ada, okey. Tepi sana? Terima kasih atas kerjasama. Inilah sesi yang paling mantap sekali. Kerana pemahaman yang jelas, terang dan ampuh. Jadi apa pun bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Kalau boleh, janganlah serik, jemputlah lagi.